Assalamualaikum, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Untuk video kali ni lanjutan daripada video yang lepas. Tajuk di mana tajuk dia cara beli duit shilling peringatan Bank Negara Malaysia tahun 2020. Masa saya dah share macam mana cara nak beli secara online, di mana sekarang Bank Negara Malaysia untuk jual shilling peringatan mereka akan jual melalui online lah. Tak perlu nak buat tu apa semua. Dan barang yang akan dipost, kos post bergantung pada barang. Kalau barang kita beli 10 kali post, dia berasingan. Ni boleh dikatakan pengalaman saya yang pertama. Pengalaman saya yang pertama beli online. Selalunya kadang saya terlepas pandang, so saya selalu beli dekat sila-sila penjual-penjual barang kosmetik lah. Kalau beli direct, harga dia belah-belah ringgit, tambah kos pun RM12. Itu hari berapa lah, tak ingat lah. Lebih kurang itulah, total lebih kurang RM30 lah. 30.27 ke something itulah. Nanti saya tengok balik. Yang seronoknya masa nak terima barang post daripada Pos Malaysia, dia gunakan post. So dia akan post secara berperingkat. So saya beli 2 itu hari. So saya kena terima 2 kali post lah. Dia sebab berperingkat lah. Dia sebab dia pun secara berasingan. Jadikan ceritanya yang seronoknya, bila postman call saya, biasalah postman hantar pun time waktu kerja kan. Dia call saya, "Hello bang, ni ada barang nak hantar, barang daripada Bank Negara ni, nak hantar emas ni." Dia cakap, "Hantarlah, wife saya ada kat rumah kan." Saya kata, "Tak boleh bang, abang kena datang sendiri. Bank Negara Malaysia ni bang, ni mobil bang, amanah ni, abang kena datang ni, kena bagi IC, tuan badan je boleh ambil. Emas ni bang." Maka terpaksalah saya balik, cabut kerja sekejap, balik rumah, dah ambil. Kalau tak, dia refund balik ke Bank Negara, ataupun dia, saya rasa refund balik ke Bank Negara macam tu lah. Nanti lagi leceh dia punya urusan. Cuma tak nak, paksa balik sekejap, ambil. Tak ada pilihan sebab dekat pun ikut Shopee. Jom kita tengok. Kita nak tengok dua benda. Satu, kita tengok item. 2, kita tengok cara packing dia. Sebelum kita teruskan untuk buka kita punya packing ni, ada dua. Jangan lupa terus mendukung saya dengan like, komen dan subscribe. Jom. Kita buka yang pertama ni. Kita tahu mana satu di mana. Macam ni dia punya packing dia. Packing ni macam ni, simple dia. Cuma bubble wrap bubble wrap. Ni kalau postman lipat ni, habis Yang ni wrap ni tu je. Ni pun tak ada salut bag plastik lain ke apa kan. Yang ni adalah sambutan Jubli Perak Putrajaya. Kita tengok dia punya ni, ada dia punya data teknikal. Saya guna kamera depan, so jadi terbalik Sekejap lagi saya patah balik. Yang kedua ni besar kan macam dia. Ni kalau masuk sekali ni, apa salahnya post sekali, bayar kos post 1 je. Tapi nak suruh bayar 2, beli 2 barang, 2 kali post. Plastik susah.
Ubi Kospos sama juga dengan bubble wrap yang ni Jubilee emas. Nanti kita tengok dalam macam mana. Aku ni dah teknikal dia. Okey, sekejap saya pusingkan kamera supaya boleh sama kita boleh tengok baca Okey. Okey, ni adalah coin card untuk sambutan Jubilee Perak Putrajaya Ya, siri peringatan siri peringatan. Kita tengok dalam dia, apa dia tulis dalam ni. Sini ada ceritakan Putrajaya ditemukan pada 29 Ogos 1995 sebagai pusat pentadbir Kerajaan Persekutuan Malaysia. Putrajaya telah berkembang menjadi sebuah bandar kemegahan negara yang menonjolkan Malaysia sebagai negara yang stabil, makmur, progresif dan berteknologi tinggi, dan seterusnya memaparkan keteguhan akar umbi Malaysia dalam memudayakan tradisi dan keagamaan. Pada awal tahun 90-an, Kerajaan Malaysia telah mengilhamkan sebuah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan baru dengan reka bentuk moden yang mempesona dengan menerapkan ciri-ciri seni bina Islam, dibina dari bekas ladang kelapa sawit dan getah. Putrajaya telah dirancang sebagai hub pentadbiran eksklusif kerajaan yang teratur, bersepadu dan cekap. Hub ini merangkumi pelbagai kementerian dan agensi persekutuan serta pusat pada cabang institusi kehakiman negara. Putrajaya menjadi teras bagi semua aktiviti berkaitan diplomatik di negara ini serta berfungsi sebagai pengaruh dan simbol dinamik agenda pemodenan negara Malaysia. Dinamakan sebagai penghormatan kepada Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Putrajaya telah diisytiharkan sebagai sebahagian daripada wilayah persekutuan pada 1 Februari 2001. Banyak cerita sejarah, tarikh-tarikh penting ni. Putrajaya adalah bandar pintar dalam taman yang mengekalkan seni bina, bangunan yang indah dan mesra alam dengan lanskap kehijauan yang luas dan kawasan terbuka dengan pelbagai aktiviti rekreasi. Sejak penubuhannya, Putrajaya telah mengalami pembangunan yang pesat dalam pelbagai aspek dan setara dengan bandar pentadbiran moden dan bersepadu di negara-negara maju. Perbandaran Putrajaya telah diberi amanah untuk menjalankan fungsi pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa perancang tempatan bagi memastikan Putrajaya sentiasa berada pada tahap terbaik dan cemerlang. Putrajaya juga telah diakui menjadi sebagai penanda aras global dalam perancangan bandar selestari untuk negara-negara lain. Contoh ni, koin dia. Cantik Ini tahun 2020. Okay, tengok sebelah lagi. Ni nilai, kalau kira face value dia punya nilai muka dia RM1 RM1 je lah dia punya face value dia. Tapi kalau negara jual set macam ni, harga dia lain lah Kat sini ada data spesifikasi teknikal dia. Jenis jenis sering emas Nordic. Ni yang postman cakap tu emas tu kan. Memang emas tapi bukannya emas betul, dia ada emas Nordic Kalau emas betul tak dapat ni harga berbelah ringgit macam ni. Kandungan dia ni emas Nordic. Pada pusat dia 30 mm, berat dia 8.5 gram. Ketebalan dia 1.8 mm. Tempahan dia dibenarkan adalah keluar dia 15,000 keping So saya ada satu daripada 16,000 keping pada saya. Diletak oleh Bandar Negara Malaysia lah. Okey, cantik. Okey, next. Seterusnya adalah sambutan Jubilee Emas Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Mencipta masa depan. Hashtag dia mencipta masa depan.
UKM ni banyak melahirkan orang hebat nama kan dia Duk Seri Pengatan. Okey, tengok dalam apa. Okey, ni dia punya ceritanya. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970. Hasil inspirasi perjuangan dan semangat nasionalisme para cendekiawan untuk merangsang ilmu pengetahuan dan pembangunan profesional masyarakat Malaysia dengan matlamat untuk mencapai kesejahteraan nasional dan sejagat. Penubuhan UKM melambangkan titik mula era baru dalam pembangunan sistem pendidikan kebangsaan, khususnya dalam memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran peringkat pendidikan tinggi di negara ini. Dengan cokohan kata mengilham harapan mencipta masa depan. UKM komited untuk meneraju pembangunan masyarakat terpelajar, dinamik dan bermoral. Sejak penubuhannya, UKM telah menubuhkan perkembangan yang luar biasa melalui pengukuhan yang berterusan dalam asas penyelidikan, pendidikan dan penghormatan natijah. Kedudukan UKM meningkat dengan ketara dalam penarafan. Ni buat ayat jarang baca ni, macam susah nak baca. Saya baca melalui kamera ni lagi kelabu je mata. Penarafan universiti global sehingga meraih pencapaian yang konsisten, itu antara 1% universiti terbaik di dunia dengan memiliki lebih 200,000 alumni dari lebih 60 negara. UKM telah meraih kedudukan sebagai salah sebuah institusi pendidikan unggul di Malaysia dengan piawai dan iktifaran bertaraf global. Bertaraf dunia tu. Bersempena dengan sambutan Jubili Emas pada tahun 2020, UKM akan meneruskan agenda perjuangannya sebagai sebuah universiti yang progresif di Malaysia demi negara dan cemerlang dalam pendidikan. Itu dia. Ini mungkin dia punya dekan dia. Ini ni. Sambutan Jubili Emas sebelah lagi. Sama ke? Kalau untuk sini ni nilai muka dia adalah RM1 je. Sebelah ni bahasa Inggeris. Boleh dua bahasa Hal ni ada dua bahasa lah, bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Kat sini dia punya spesifikasi teknikal dia. Dia sama ke monodik kandungan je. Ni dia punya kandungan ni. CU89ZN5A15SN1. Ni kandungan dia yang menjadikan dia emas nordik. Dari besar dia sama ke 30 mm, berat dia sama 8.5 gram, ketebalan dia 1.8, tempahan dia sama ke 15,000 keping. Tadi keluarkan, dia keluarkan pada 21 Ogos. Yang ni tadi, yang ni 28 Ogos lebih kurang je. Lepas sama oleh Pilihan Negara Malaysia. Okey. Sebaik sampai tu baiklah sebab mungkin dia ambil pos Malaysia ambil untuk hantar ni. SOP dia tetapkan supaya hantar dengan keadaan baik, supaya walaupun Pilihan Negara Malaysia packing tak berapa bagus kan, tak berapa kemas, pada saya kurang lah kurang kemas lah. Tak tahu bezanya, nanti next video saya akan unboxing beberapa barang yang saya baru beli. Ada yang barang baru, ada yang barang dah lama yang baru saya beli. Kita tengok packing sila-sila numismatik ni macam mana packing dia, kalau tak percaya kan. Macam ni dia packing dengan bubble wrap ni kan. Bubble wrap macam lembik je sebenarnya. Ni kalau anda kata terlipat ni habis lah kan. Dengan kos pos sepatutnya boleh dua ni boleh sekali jalan kan. Boleh masuk dalam ni yang besar ni muat lah. Kalau yang kecil ni pun
Kan kalau dekat double kan sini rasa pun tak ada isu pun. Okey je. Kan jimat Cosmos. Mungkin ada saya tak pasti. Mungkin dia nak mudahkan. Dia tak pandai-pandai kepala nak cari apa ni. Seorang tu beli berapa banyak. Dia post. Orang beli satu terus post satu. Orang beli satu boleh post satu. Orang beli 10 pun post 10. Walaupun orang yang sama. Kalau tuan-tuan dan puan nak beli ni, rasanya kalau dekat Binagan Malaysia dah tak ada lah. Tapi boleh dapatkan di ni, di penjual-penjual numismatik tapi tak dapat lah harga bawah RM30 Kalau dapat harga RM30 ke bawah, boleh sangat beli. Tapi ni RM30, lebih kurang RM30 dah siap post. Kalau tuan-tuan dan puan beli secara online dengan penjual numismatik ni, dia kata ni RM30, satu ni RM30, kos post RM10. Selalunya akan guna post laju lah. Dia takkan guna post biasa lah sebab dia nak packing semua. Edit RM40 lah. Akan jadi RM40 itu sekali dengan post. Mungkin nak jual RM30, mungkin jual RM40. Macam itulah. Tapi kalau coin card ni, kalau bawah harga dia bawah RM30, sangat-sangat boleh beli. Sebab harga asal pun nak beli pun dah belas-belas ringgit, dengan kos pun RM12 lebih lagi. Lebih kurang je. Lebih kurang je. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye bye.